sampai bila-bila. Iaitu kitabullah, Al-Quran yang kita nak baca dan sunnah daripada Nabi SAW, dua perkara ni. Kalau kita tak berpegang kedua perkara ini, bukan sumber asas ini, maka bila datang orang yang menggunakan panduan-panduan lain yang menyebabkan kita rasa lebih mudah lah daripada Quran ajar, lebih mudah lah daripada hadis ajar, lebih mudah lah daripada apa yang Nabi ajar dan Nabi turun pada sahabat, sahabat turun pada kita, dan akhirnya menyebabkan kita rasa tinggallah yang apa yang Nabi ajar, ambil yang orang lain ajar. Maka itulah digambarkan dengan salah satu tanda daripada tanda-tanda kiamat yang sedang berlaku pada hari ini. Perkara ini bukan dah berlaku pada hari ini saja, bahkan telah berlaku pada satu zaman dahulu. Zaman Nabi sendiri pun ada benda itu. Hari ini pun dah berlaku dan akan datang akan berlaku. Apa dia? Iaitu pendusta yang mengaku sebagai Nabi SAW. Dia mengaku Nabi. Oh, akulah Nabi akhir zaman. Sedangkan baginda Nabi SAW telah bagi tahu pada kita, dialah Nabi akhir zaman. La Nabiya ba'd. Tak ada Nabi selepas itu. Jadi, kalau siapa-siapa datang mengaku, aku adalah Nabi akhir zaman, maka itu merupakan satu pendustaan yang besar. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi SAW bersabda, wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyu wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Yang bermaksud, dan sesungguhnya akan muncul dari kalangan umatku 30 orang pendusta yang kesemuanya mengaku menjadi Nabi. Dan ketahuilah aku adalah Nabi terakhir dan tiada lagi Nabi selepas aku. Maka paling jelas bahawa bagi Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahawa dalam kalangan baginda Nabi SAW itu, dalam umat Nabi akan timbul 30 orang pendusta. Ini 30 yang mempunyai pengikut yang ramai. Kalau yang kita lihat hari ini ramai, tapi pengikut tak ramai. Tetapi yang betul-betul menyebarkan ajaran yang salah dan menyebabkan ramai yang pengikutnya, Nabi kata ada 30 orang pendusta yang kesemuanya mengaku menjadi Nabi. Ini yang kita kena perhatikan. Sebab hari ini kita lihat, kita semua nak mendalami ilmu agama. Kita semua nak mempelajari ilmu agama dengan sebanyak yang mungkin. Tetapi kesilapan kita memilih guru. Kesilapan kita memilih orang-orang yang berilmu, sedangkan kita rasa orang itu berilmu, tetapi orang itu sebenarnya tidak berilmu. Bahkan orang itulah menyebabkan dia menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Yang kalau kita lihat dalam web fatwa-fatwa di negeri-negeri, memang dah ada lah. Ini senarai-senarai ajaran sesat yang jangan sesekali kita pergi. Jadi, saranan saya, kalau kita nak ikut apa-apa ajaran, semak dulu dengan Jabatan Mufti. Contoh Negeri Sembilan, semaklah dengan Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Adakah ini ajaran yang boleh kita ikut ataupun tidak? Kalau tak boleh, tinggalkan. Pergi semak Jabatan Mufti Selangor, semak Jabatan Mufti Pahang dan sebagainya. Kita menyemak supaya apa-apa sahaja ilmu yang kita nak dapat daripada si fulan bin si fulan ini adalah ilmu yang daripada baginda Nabi SAW. Nabi turun kepada para sahabat, sahabat pada turun pada tabi'in, pada tabi'in, dan tabi'in pada alim ulama kita, sampailah kepada kita hari ini. Jadi, ilmu itu sangat penting. Kerana kalau kita salah ambil ilmu tersebut, maka kita akan terus terpesong dan akhirnya terus terpesong. Jadi, berdasarkan hadis tadi, terdapat tanda yang jelas yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW tentang situasi pendusta yang mengaku seorang Nabi yang muncul pada akhir hayat baginda Nabi SAW sendiri. Bukan muncul ujung zaman, tetapi zaman akhir hayat Nabi pun dah ada lah mereka-mereka yang mengaku sebagai Nabi palsu. Nabi belum lagi wafat, dah ada mereka yang mengaku sebagai Nabi palsu. Menggambarkan situasi ini getir. Zaman Nabi masih ada pun orang mengaku ni zaman Nabi dah lama dah wafat, memang tentu ada. Mereka akan terus berpura-pura berpakaian baik, berpakaian cantik, kemas dan sebagainya, rupa-rupanya mengaku sebagai Nabi palsu. Ini kita kena betul-betul perhatikan. Nak mendalami ilmu, jumpalah orang yang kita akui, yang telah disahkan oleh jabatan-jabatan mufti dan sebagainya, kita ikutlah dia. Kalau tak ada, kita pun was-was. Ajaran ni mudah sangat ni. Nak solat tak payah solat lah, niat cukup lah. Sudah kita pening. Nak puasa, semua dia baca hadis, dia baca Quran.
Bukan tak baca, dia baca dan dia memanggil orang itu, mendakwah orang itu menggunakan istilah-istilah ataupun hadis-hadis yang sahih, menyebabkan kita rasa, betul lah ni. Nabi bagi tahu hadis ni dan kita kena ikutlah. Sedangkan penafsiran tentang hadis dan Quran itu tidak difahami secara mendalam. Baik, yang pertama, mereka ni pada asasnya adalah berpura-pura. Yang nak jadi nabi palsu ni, mereka pada asasnya berpura-pura menjadi nabi palsu. Sebabnya nak mendapatkan pengaruh dan sokongan ramai. Bermula tak ada niat pun nak jadi nabi palsu. Tetapi kerana nak mendapatkan sokongan orang. Sebab manusia ini dia memerlukan, kita katakan, sokongan manusia. Dia memerlukan pujian-pujian manusia. Jadi nak mendapatkan pujian manusia, dia mengaku sebagai nabi palsu secara pura-pura. Maka mulalah seorang demi seorang yang mengangkat dia, menyokong dia. Dan akhirnya bertukar menjadi satu kepercayaan. Dan akhirnya kepercayaan itu dipelopori oleh golongan tersebut. Begitu. Contoh, tiba-tiba ada seorang datang, dia bagi tahu, dia declare, saya telah diutuskan sebagai penyampai wahyu. Dengan dalil-dalil begini, dia bagi dalil-dalil sekian. Maka adalah orang sokong dia. 2 orang sokong, 3 orang sokong. Akhirnya beramai-ramai sokong. Dan bila ramai sokong, maka adanya orang yang akan meletakkan kepercayaan kepada dia dan mencetuskan satu amalan baru. Yang akhirnya menggambarkan inilah keadaan nabi palsu yang berada pada akhir zaman. Yang kedua, mereka mengatakan mereka ini didatangi oleh satu mimpi. Mimpi yang menabalkan mereka itu sebagai nabi palsu. Tiba-tiba dibangun pagi esok. Kata, semalam aku bermimpi. Ada satu jelmaan yang menabal aku sebagai nabi palsu. Maka aku ingin memberitahu kepada kalian semua, ikutlah aku untuk selamat di akhirat. Begitu. Maka orang-orang yang baru nak mendalami agama ini mudah cepat untuk pengaruh dengan tipu daya begini. Siapa nak selamat, siapa tak nak masuk neraka, yang buat dosa boleh diampunkan, jom ikut aku. Maka ramailah akan ikut dia. Okay. Dengan situasi ini, dia bertambah pula dengan keadaan masyarakat kita ni yang cepat ta'assub dengan seorang. Orang cakap kebaikan sikit, mula ta'assub. Maka bila ta'assub itu menjadi berleluasa, maka dia ikut terus orang itu mencapai kepada keburukan, bukan kebaikan. Itu yang kita kena lihat, itu kena perhatikan. Baik. Terdapat juga mereka ni yang tersalah pilih jalan untuk bertobat. Benar bertobat, kita semualah kita sentiasa melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang dengan dosa tersebutlah kita rasa macam nak bertobat. Kita jumpa orang tu, orang kata, kamu ni buat dosa banyak sangat ni. Kalau kamu bertobat pun, kamu tak akan diterima taubat kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama begitu. Bila jadi begitu, maka dicari jumpalah orang lain. Kalau si fulan atau mereka itu tidak terima taubat kamu, aku boleh minta tolong dengan Tuhanku untuk kamu diampunkan segala dosa-dosa kamu. Maka orang yang banyak buat dosa ni, tak apa, aku rela mengikuti kamu. Maka ikutlah kamu. Dengan duitnya bagi semua sekali, maka ikutlah ajaran-ajaran yang tidak bertepatan dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ibu-ibu, ayah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara benda yang berlaku. Yang ketiga, di antara perkara yang berlaku itu disebabkan oleh juga mereka ini mengemukakan ajaran-ajaran yang sangat-sangat mudah. Ajaran-ajaran yang sangat-sangat ringan. Mereka tidak perlu solat. Mereka tidak perlu berpuasa. Dengan niat sahaja segala amalan yang mereka buat telah diterima. Dan dalam masa yang sama, mereka juga bebas melakukan apa-apa amalan yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Kadang-kadang dikatakan bahawa zina itu haram. Tiba-tiba dia kata, ajaran kita nak menyamaratakan. Tiada istilah zina itu haram, zina itu halal. Maka semua dia ikut ajaran dia. Yang budak-budak muda yang suka buat perbuatan zina itu ikut ajaran dia. Pakai pakaian sebagaimana pakaian yang hebat, berjubah semua sekali, tapi ikut ajaran sesat. Jadi itu menggambarkan keburukan kepada ajaran kita itu. Kesemua ajaran yang disampaikan oleh pendusta dan palsu ini amat mudah diikuti sehingga bilangan pengikut dari pelbagai latar belakang, bukan orang biasa-biasa. Pelbagai latar belakang
Yang profesional, semakin ramai, semakin ada di kalangan doktor yang ikut ajaran tersebut. Ada di kalangan engineer, ada di kalangan academician, ada guru, ada mereka-mereka yang hebat-hebat. Semua mengikut ajaran tersebut. Hatta ada peguam-peguam mengikut ajaran tersebut. Sehingga bila mana nak saman, oh kami ada peguam kami sendiri. Kami telah bersepakat bahawa ini ajaran paling tepat. Habis itu. Ini antara perkara-perkara yang perlu kita lihat. Daripada dulu sampai hari ini dia akan datang. Makin lama dia akan berleluasa. Jadi, kita sebagai orang yang berilmu, yang sentiasa menuntut ilmu tiap-tiap masa, perlu kita faham bahawa ilmu yang telah disampaikan oleh asatizah kita ini, kita lihat sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Cara semayangnya, cara puasanya, cara bermuamalahnya. Okay? Semua itu telah diajar. Dan bagaimana kita baca Quran. Sebab tu bila mana kita baca Quran, fahamilah setiap butir-butir ayat tersebut. Supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan apa-apa anasir-anasir yang di luar daripada konteks Al-Quran. Okay? Baik. Kalau kita lihat sejarah bagaimana munculnya Nabi palsu ini, dia bukan bermula pada zaman-zaman selepas Nabi. Tapi zaman Nabi itu dah ada. Iaitu kalau kita lihat nama ini, iaitu Ablahah bin Ka'ab bin Rawth Al-Kadzdzab. Yang mana dia muncul pada zaman masih lagi Nabi SAW hidup, iaitu berasal daripada Yaman. Akan tetapi dia ini bila mana dia mengaku sebagai palsu, akhirnya dia dibunuh oleh isterinya sendiri. Dia dibunuh oleh isterinya sendiri. Kemudian ada seorang yang terkenal juga nama ni, iaitu Al-Aswadi Al-Ansi, yang bekerjasama dengan kaum muslimin. Okay? Yang mana isteri itu bekerjasama orang Muslim nak bunuh dia ni. Okay? Kemudian kita ada Tulaihah bin Khuwailid bin Naufal, yang mana pun berada ketika mana Nabi masih hidup. Itu berada pada zaman Nabi SAW masih hidup dan berasal dari Bani Asad, tetapi akhirnya dia tak lama lah dia kembali kepada pangkuan Islam. Tak lama. Dan yang ketiga ini yang kita selalu dengar namanya, iaitu Musailamatul Kadzdzab. Atau nama dia Musailamah bin Thumamah bin Habib Al-Kadzdzab. Digelar dengan Musailamatul Kadzdzab. Ini pun berada pada zaman Nabi. Kemudian telah Nabi wafat, dia berada dengan para zaman sahabat. Dan akhirnya dia dibunuh oleh Al-Wahshi. Okay, Wahshi pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Dibunuhlah. Okay, dia pun berasal dari Yamamah. Okay. Dan ada juga Nabi yang mengaku ini daripada perempuan, iaitu Sajah bin Al-Haris bin Suhaid. Sajah bin Al-Haris Suhaid pun berada ketika mana zaman Nabi SAW dan zaman sahabat. Seorang perempuan yang berasal daripada Tamim, seteru kepada Musailamatul Kadzdzab. Dia ni punya marah ni, Musailamatul Kadzdzab declare dia jadi Nabi, dia pun nak declare dia jadi Nabi. Maka dia seteru. Tetapi seteru tak lama, akhirnya dia berkahwin. Sajah ni dengan Musailamah berkahwin dan akhirnya bentuk tentera yang kuat untuk memerangi tentera Islami dan menyebarkan dia punya ajaran baru itu. Tetapi bila mana Musailamah Kadzdzab dibunuh dan dia pun diusir oleh khalifah selepas kematian suaminya lah. Bila mana dia bentuk tentera yang kuat, jadi Musailamah dibunuh oleh Wahshi pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Maka dia pun, Sajah ni diusir daripada tempat tersebut. Kemudian, zaman sahabat kita lihat adanya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Dia berasal dari Taif. Dia ni pegawai Syiah yang mengaku Nabi. Dia adalah saudara ipar Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia mati dibunuh oleh Mus'ab bin Zubair. Dia pun mengaku sebagai Nabi. Kemudian Mirza Ali Muhammad. Ni pada abad ke-19. Dia dah semakin naik lah. Dia penyokong ataupun pendokong agama Bahismi, kemudian dihukum mati oleh pemerintah Iran pada tahun 1843. Ini pun dia dah mula menyebar agama-agama yang bertentangan di peringkat-peringkat serantau dunia. Kemudian nama isteri pun sama, Mirza Hussein Ali pun sama juga. Dia pendokong agama dan mati pada tahun 1892. Kemudian dia ada pula anak dia yang bernama Abbas Effendi yang bermarkas di Chicago, USA. Bukan kaleng-kaleng. Bukan biasa-biasa. Chicago. Yang mana dia buat satu ajaran ni, dia tahu mana tempat yang mana boleh mengumpulkan ramai pengikut-pengikut orang baru. Okay. Kemudian,
Ada juga nama Mirza Ghulam Ahmad. Dia berasal dari India. Tapi dia ini mati akibat penyakit. Terkena penyakit kolera. Dia merupakan pemegang agama Ahmadiyah. Namun kitabnya bukan Al-Quran. Dia pegang agama Ahmadiyah tapi kitabnya bukan kitab Quran, kitab lain. Kemudian Rashad Khalifah dari Mesir. Dia memerintah dalam dengan dia punya fahaman dia itu daripada 1835 hingga 1908. Kemudian dibunuh oleh pengikut sendiri. Pengikut yang tak puas hati dibunuh balik oleh berkemungkinanlah ajar-ajar dia bertentangan sangat dengan apa yang diajarkannya, maka dibunuh oleh pengikut sendiri. Kemudian Syekh Manal Wahid Manal, seorang wanita Ibu Nabi. Ini wanita kedua. Mula tadi saja. Kemudian Syekh Manal, Syekhah Manal, seorang wanita yang mengaku Nabi, kemudian dipenjara oleh pemerintah Mesir lah. Kemudian ada pula, bila dah satu wanita mengaku Nabi, maka dah ada wanita seterusnya, iaitu Suraya Mangkus, seorang wanita dari Yaman. Mati dibunuh oleh pengikut sendiri dan disalib. Kemudian Muhammad Abdul Razak di Sudan pun sama jugalah. Ini adalah antara nama-nama yang merupakan manusia-manusia yang mengaku sebagai Nabi. Yang mengaku sebagai Nabi, yang mengaku sebagai penusta, yang bawa ajaran yang lebih mudah daripada ajaran pada Nabi SAW. Kita di luar negara lah. Di tanah air kita, di kawasan rumpun Melayu ada tak? Ada. Ini pun kita dah biasa dengar lah. Saya rasa kita dengar. Di kawasan rumpun Melayu ni memang ada. Iaitu antaranya kita lihat Hadasari. Kebiasaan yang mula-mula menjelmanya orang mengaku Nabi atau Nabi palsu ini bermula di kawasan Indonesia. Hadasari ini dia berada di markas Sulawesi Selatan Indonesia. Ini pun sama juga. Dia bukan lelaki. Dia seorang perempuan yang mengaku sebagai Nabi ke-26. Dia ada lagi. Yang lain tak ada letak nama. Yang ni letak nama. Ia Hadasari wanita Nabi 26. Bagi tahu terus nak menggambarkan dia ni ramainya pengikut dia. Kemudian datang pula wanita kedua. Bermula dengan wanita dulu. Di Asia Tenggara ini bermula dengan wanita dulu yang mengaku Nabi. Okay, dalam data yang dikumpul lah. Okay, Lia Eden pun sama juga berada di Jakarta, Indonesia. Wanita yang mengaku telah mendapat wahyu dari Malaikat Jibril untuk mendakwah sebuah aliran kepercayaan baru yang melibatkan 3 agama Samawi. Lagi macam yang poin kedua saya beritahu tadi, dia kata dia dapat mimpi. Ini pun sama juga, dia dapat wahyu daripada Jibril. Dia bagi tahu orang. Jadi orang yang mengaku ada pengikutnya percaya. Percaya. Okay. Kemudian Ahmad Musaddiq pun sama juga daripada Indonesia. Pernah bertaubat. Namun masih menyebarkan ajaran dengan menggunakan nama samarai lain. Seperti Milah Abraham. Gerakan Fajar Nusantara yang masih aktif beberapa wilayah di Indonesia lah. Okay, pun sama. Masih ada lagi. Okay. Antara lain, nama dia Gus Jari bin Supardi, Jawa Timur. Dia mendakwa sebagai Nabi Isa. Ini lagi lah. Sebab dia tahu bahawa baginda Nabi SAW telah bagi tahu bahawa la Nabi ba'd, tiada Nabi lagi selepas baginda Nabi. Tapi dia bagi tahu dia, akulah Nabi Isa. Sebab Nabi Isa akan turun. Dia kata dia mendakwa sebagai Nabi Isa. Dan dia menyebarkan agama Islam melalui pondok. Ini pun sama juga masalah dia. Sebab kita hari ini, kita berpegang teguh kepada ajaran-ajaran, kita berteguh kepada asatizah-tizah yang mana menjadi tuan guru pondok di serata Malaysia. Sebab kita, base kita ni di Malaysia dan di kawasan Nusantara ini memang kita kuat dengan pondok. Di Malaysia kita ada pondok, contoh macam di Kelantan kita ada banyak pondok, pondok Pasir Tumbuh, pondok Lubuk Tapah, kita ada di Kedah, kita ada banyak pondok. Kemudian masuk kepada sebelah Thailand, kita ada banyak pondok-pondok yang mana melahirkan ramai mereka-mereka yang bijak pandai. Tapi bila ada mereka ni yang menyalahkan guna institusi pondok itu untuk menyebarkan agama, maka dia akan menyebabkan ramainya atau banyaknya asatizah-asatizah yang berada di pondok terjejas. Okay, terjejas. Sebab itulah bila mana kita melihat kepada institusi pondok ini, inilah tempat yang mana pengukuhan Islam itu masih kukuh, masih ada. Itulah tempat bagaimana adanya orang yang akan sentiasa berada di situ, mentelaki kita-kita dan sebagainya. Saya ingat masa zaman saya belajar dulu, saya buat PhD dulu, sebalik ke kampung Kelantan lah, tiba-tiba jumpa dengan seorang baba daripada Thailand. Dia datang sini, dia mudah je soalan dia. Dia tanya,
buat kajian PhD bidang apa. Saya katalah bidang sekian. Jadi dia pun sambil berbual dia tanya kitab. Kitab ni ada rujuk tak? Saya kata ada. Sekian-sekian kita bagi. Oh, kitab ni. Kita cerita sebab mula saya tak perasan dia merupakan baba. Kita tak kenal dia. Dia tanya kitab tu, kitab ni. Berpuluh-puluh kitab dia tanya. Kita pun jawab, dia betul-betul saya rujuk kitab ni. Kitab ni mesti rujuk. Saya buat perbandingan antara dua kitab ni. Oh, kemudian lepas dia balik, saya tanya, siapa dia tu? Banyak betul ilmu dia. Kata, itu baba daripada Thailand. Tu guru pondok Thailand. Oh, saya baru tahu. Ilmu sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas ilmu ni, Masya Allah. Jadi menggambarkan kepada kita bagaimana mereka itu nak menyebarkan agama, mereka berada di pondok dan anak-anak yang belajar di pondok itu mendapat manfaat yang besar daripada tuan guru ni. Tetapi bila mana ada di antara pondok-pondok yang menjadi, sebagai contohlah tadi di Jawa Timur, yang menyebarkan agama yang salah, maka dia akan berkesan kepada pondok-pondok yang lain. Itu yang kita mohon jauhkanlah daripada berlaku di Malaysia. Okey, baik. Kemudian berlaku di Malaysia, kita dengar nama ni Abdul Qahar ataupun digelar dengan Rasul Melayu. Okey, Rasul Melayu. Dia bukan setakat biasa-biasa. Dia ni ada rujukan-rujukan dia. Rujukan dia melalui Quran. Dia kata Tuhan melantiknya menjadi Rasul Melayu menerusi surah Yasin dan surah Ibrahim menerusi ayat keempat. Dia faham begitu. Maka dia menyebabkan ramai orang mengikut dia. Ini famous dulu Rasul Melayu ni. Sampaikan ada yang orang yang dah berusia, dia kata, kita, Rasul kita dah kufur kita syurga, korang tak ada lagi. Jadi menyebabkan, macam mana ni? Itu benar ni, kata. Apa akan jadi ni? Sebab mereka dah terpengaruh dengan pujuk rayu, terpengaruh dengan apa-apa yang digambarkan kesenangan yang akan diperolehi, dah hasil daripada mengikuti Rasul Melayu tu. Okay. Kemudian kita ingat di Melaka pun ada juga, iaitu Rasul Abdul Rahman yang mau fahaman aku mengaku aku Allah dan aku ini Nabi akhir zaman. Lagi teruk, dia buat fahaman tersebut. Dia fahaman aku mengaku aku ni Allah dan aku adalah Nabi akhir zaman. Oh, tengok ini. Okay. Ini antara di Rasul Melayu Abdul Qahar dan Rasul Abdul Rahman. Di Malaysia ada tak Rasul pendusta Nabi ni yang mengaku Nabi ni daripada perempuan? Ada. Pun ada juga yang mengaku sebagai Nabi di kalangan orang perempuan di Malaysia, iaitu Maryam bin Ahmad Syaharuddin di Selangor. Di Maryam ni dia wanita yang mengaku sendiri sebagai seorang daripada 4 Rasul selepas Nabi. Dia kata 4 Rasul selepas Nabi. Dia beritahu. Dan dia memang berani menyebabkan dakwah dia tu. Dia berani. Dia cuba-cuba berani menyebabkan dakwah dia tu. Orang tak boleh nak kritik dia. Dia berani. Okey. Dan di Terengganu, ini pun famous di Terengganu, yang juga selalu kita dengar, namanya iaitu Ayah Pin. Ayah Pin kan, ni dari kerjaan langit dia ni. Hebat Ayah Pin ni, dia mampu mempengaruhi ramai orang. Sampai orang minum air, basuh kakinya dan sebagainya. Ini menyebabkan ketaksuban yang melampau. Tengok bagaimana, dia ada kerajaan dia sendiri. Dia buat kerajaan yang besar Ayah Pin ni. Jadi menyebabkan bagaimana keadaan yang menyebabkan situasi masyarakat ketika itu berubah 100%. Orang melihat Ayah Pin ini satu penyebar ajaran yang sangat-sangat memberi kesan kepada seluruh masyarakat Malaysia. Bagaimana kerajaan pada ketika itu, orang-orang awam pada ketika itu tidak melihat ajaran Ayah Pin ini sebagai ajaran yang perlu dihapuskan segera ketika itu. Sebab tak nampak. Dia ajaran yang berselindung adanya mereka-mereka ni yang berada di luar daripada tempat itu dan tidak menggambarkan dia ni pengikut yang tegar, tapi akhirnya dinampakkan dia sebagai pengikut tegar. Jadi itu antara nama-nama yang kalau kita lihat nama-nama yang famous lah. Ini bukan 30 yang termasuk dalam Nabi bagi tahu tu, walaupun ada di kalangan Arab tu, tapi nak gambarkan ini antara pengikut-pengikut ramai kepada Nabi palsu ini. Yang palsu ini. Jadi selepas sahaja baginda Nabi SAW wafat, maka situasi lebih getir berlaku. Sampailah kepada kita hari inilah, sampai kepada kita dengan banyak perkara-perkara yang berlaku melibatkan agama kita, melibatkan keadaan Nabi palsu dan sebagainya. Sehingga kan ramai di antara orang-orang hari ini memang akan mencari ajaran-ajaran yang mudah, ajaran yang ringan. Saya ingat satu ketika dulu saya berjumpa dengan orang yang hebat jugalah. Orang yang ada pengaruh, orang yang hebat, orang yang educated. Jadi bila bercakap dengan saya rasa macam, kenapa dia tanya soalan begini?
Jadi soalan itu pelik. Kata, kenapa kita perlu ikut Nabi sedangkan ada orang lain yang berbeza Nabi? Saya kata, sudah dia ni. Kenapa pula cakap macam ni? Saya tak faham lah apa yang Tuan maksudkan. Iyalah, kita duk ikut Nabi yang dah lama dah wafat. Sedangkan orang yang boleh jadi Nabi hari ini, kita ikutlah dia. Saya rasa ini ada something wrong ni. Ada benda yang terselindung di sebalik ini. Mungkin nak jelaskan bahawa mungkin ada Nabi lain. Betul tekaan saya. Rupa-rupanya memang dia di antara pengikut tegar. Satu ketika itu ajaran-ajaran yang salah lah. Yang salah di sisi kerajaan kita ni. Fatwa pun dah gazet bagi salah sebagainya. Dan kita pun bila mana dengar itu, betul salah. Tetapi pengikut pada ajaran tersebut ramai. Sebab apa? Mudah ajaran tersebut. Mudah. Antaranya apa ajaran dia? Okay. Sembahyang 5 waktu, sehari semalam, jamak satu je. 5 tu sekali je buat. Cari waktu kemuncak, buat yang paling ringkas. 1 rakaat saja. Okay, mudah. Sebab apa? Sebab dia kata niat. Kata niat semua sekali, jamak sekali. Sebab dia, fahaman dia, kita ada solat based on niat. Kemudian kita ada qasar, kita ada jamak. Jadi fahaman dia tu yang pada paling ringan sekali. Yang lain boleh qasar semua sekali. Yang subuh, qasar 1. Jadi habis 1 lah. Kata, sudah ajaran macam ni macam mana ni. Dan menggambarkan ramai pengikut. Sebab mudahnya untuk beramal ibadah. Itu bab sembahyang. Bab puasa pun sama. Mereka tak puasa. Puasa itu berdasarkan niat. Niat sudah mencukupi. Sebab kalau nak berdebat dengan mereka, saya pun tak mampu. Sebab hujah-hujah mereka sangat-sangat hebat. Mereka datangkan dengan dalil-dalil sebab tapi penyelewengan terhadap dalil tersebut. Penyelewengan tentang Quran dan sebagainya. Sebab tu mereka sesat. Okey. Baik, ibu-ibu ayah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi bagi tahu bahawa u'udud sittan baina yaday sa'ah. Ingatlah bahawa akan terjadi 6 petanda kepada hari kiamat. Saya beritahu ni. 6 petanda itu, pertamanya mauti, itu kematianku. Yang kedua, bila beritahu summa fatahul baitul muqaddis, penaklukan Baitul Maqdis. Kemudian beritahu summa mutani ya'khudhu fikum ka qusa'il ghanam. Kematian masal seperti buat penyakit kambing. Okey. Summa istafadatul mali hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinaran. Hatta yang melimpah sehingga seorang lelaki membeli 100 dinar. Fayadhullu sakhitan. Summa fitnatul la yabqa baitun min al-arabi illa dakhaltahu. Fitnah yang menimpa setiap rumah orang Arab. Summa hudnatun takunu bainakum wa bainal bani asfar. Fayaqduruna fayatunakum tahta 80 ghayah. Tahta kulli ghayatin 12,000. Dan akan terjadi pendamaian yang terjadi antara kamu dengan kaum Bani Asfar. Mereka mengkhianati kamu dan menentang kamu dengan 80 panji. Dan setiap panji punya 12,000 pasukan. Okay, ini hadis riwayat Bukhari. Jadi seringkala baginda Nabi SAW bagi tahu kepada kita, di antaranya adalah kematian baginda Nabi itu merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Baginda dah wafat, maka di antara salah satu tanda adalah kewafatan baginda. Dan kemudian kita lihat di antaranya juga, iaitu yang orang duk kaitkan dengan COVID sebelum ni kan. Iaitu kematian ramainya orang dengan wabak penyakit. Yang digambarkan kegusaran ghanam ni wabak penyakit kambing. Okey, jadi di antara gambaran kepada kita ni wabak penyakit yang disebabkan oleh binatang jugalah, ya COVID tu. Jadi gambaran orang begitu. Tetapi secara asasnya kita tak boleh katakan dia adalah penamat kepada fakta hadis ini. Mungkin ini gambarannya penyakit yang serang manusia pada hari ini, COVID itu salah satunya. Mungkin pada masa akan datang ada lagi penyakit besar, mungkin terjadi. Sebab kita tak tahu bila tarikh sebenarnya berlakunya kiamat. Sebab tu Nabi SAW bila mana dalam hadis Nabi sebut la taqumus sa'ah. Nabi tak mahu la taqumul qiyamah. As-sa'ah ni bermaksud masa. Masa kalau kita kan masa as-sa'atul ashirah, sa'atul thamaniyah itu masa pukul berapa. Tapi dalam konteks ini as-sa'ah juga merujuk pada tanda kiamat. Merujuk pada kiamat, nama kiamat tu. Okay. Jadi la taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat sekian. Okay. Jadi digambarkan kalau kita lihat
ialah sebagaimana yang kita tahu, kita berada di bulan Maulud kan, di Maulud. Jadi kita masih lagi menyambut Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kita lihat kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita lihat Nabi bagi tahu pada Aisyah radhiyallahu anha, Rafiqul A'la, menggambarkan Nabi telah semakin hampirlah, semakin hampir kepada ajal dia. Okay, Nabi beritahu Rafiqul A'la, Nabi dah bagi tahu kepada Aisyah bahawa dia dah makin hampir lah, makin hampir kepada ajalnya lah, pada ajalnya. Ya, kemudian dalam Quran Allah menyebutkan orang-orang yang diberi nikmat sejati, iaitu wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebarang siapa yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, iaitu Nabi-Nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang salih. Dan mereka itulah teman yang paling baik. Okay? Teman yang paling baik. Maka menggambarkan saat Nabi wafat itu dah ada lah. Nabi dah tinggal pada kita dua wasiat yang besar, Quran dan hadis. Jadi pegang itu betul-betul, insya-Allah kita akan selamat daripada segala perkara-perkara yang menyebabkan banyaknya berlaku cakacir, khusus melibatkan hal ehwal agama ini, hal ehwal agama ini. Okey, baik. Bila mana pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka hakikatnya ramai para sahabat tidak mempercayai. Ya, berita kewafatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebar ke seluruh pelosok kota Madinah dengan begitu cepat sekali, sehingga mengejutkan semua para sahabat. Sebab tu bila mana kita lihat kadang-kadang orang yang banyak pengaruh ini, orang yang terkenal, kematian itu cepat tersebar. Kadang-kadang orang yang tak dikenali, orang tak kenal pun siapa ni, mati bila orang tak kenal siapa, tengok gambar tak cam. Sebab tu penting untuk kita kenal mengenali antara satu sama lain. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab keluar ke lorong-lorong Madinah sambil memegang pedangnya itu dan menafikan khabar berita ini dan mengancam untuk meletak pedangnya ke atas siapa yang menyebarkan berita ni, kerana dikuatiri dialah cakap-cakap bagi orang munafik. Ya, sebab ketika itu Umar tu macam tak percaya lagi bahawa Nabi telah wafat ni. Jadi bila mana keadaan kucak-kacir, keadaan dah kucak-kacir sebagainya, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia menjelaskan kata-kata ayat yang masyhur yang kita selalu dengar, iaitu man kana ya'budu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu Muhammad qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ingatlah barang siapa yang menyembah Allah, yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Dan dia membacakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka juga akan mati. Maksudnya Abu Bakar sedang menenangkan para sahabat yang pada ketika itu dalam keadaan keliru, sedih bila mana mendengar khabar berita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian soal Imran yang kita dengar, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurrullaha syai'a wa sayajidillahu syakirin." Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelum beberapa rasul. Apakah jika diwafat atau dibunuh, kamu balik ke belakang? Iaitu maksud butat lah. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Bila mana gambaran, bila mana baginda Nabi SAW wafat ini, ada juga mereka yang atas pagar ni berbalik kepada ajaran-ajaran asal. Ini ketika mana Nabi ni wafat, ketika mana kita lihat tadi ada ajaran-ajaran yang berada ketika mana Nabi masih hidup, Nabi wafat, iaitu Musailamah Kadzdzab. Musailamah Kadzdzab. Ketika ini dia nak cucuk ni, Nabi dah wafat, dia nak cucuk ikut ajaran baru dia. Kemudian bila mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab dan para sahabat mendengar ayat ini, maka seolah-olah baru pertama kali mereka mendengar, sedangkan ia sudah lama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu
menterjemahkan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi, iaitu ayat Quran, ke dalam realitinya, dengan bermaksud bahawa perjuangan Islam ini tidak terhenti dengan kekuatan baginda Nabi SAW. Bahkan ia mesti diteruskan walaupun baginda telah lama sudah tidak berada di sisi mereka. Jadi bila mana kita melihat kepada situasi ini, Nabi SAW 1400 tahun telah wafat. Dah lama. Tapi ajaran baginda masih lagi kita pegang sampai hari ini. Walaupun adanya di antara mereka-mereka yang menyebarkan ajaran-ajaran lain. Ajaran dari palsu dan sebagainya, ajaran tu, ajaran ni sebagainya. Kita masih lagi berpegang teguh kepada ajaran asal itu tersebut. Sebab itu penting untuk kita pegang Quran itu sebaik-baik mungkin. Janganlah kita lepaskan Quran itu. Kerana kalau kita lepas Quran itu, habis kita. Habis kita. Okey, baik. Kemudian berlakulah perbincangan di antara Muhajir dan Ansar. Okay, kemudian adalah bagaimana nak mentabarkan pengganti kepada baginda Nabi SAW. Kemudian Muhajirin dan Ansar mengiktiraf Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama yang akan menggantikan tampuk pemerintahan Islam selepas kewafatan baginda Nabi SAW. Jadi pada 13 Rabiul Awal, Ali bin Abi Talib yang memimpin keluarga baginda, iaitu Abbas, Fadl bin Abbas, Qusan bin Abbas, Usamah bin Zaid dan Syarqan Maula untuk menguruskan jenazah baginda. Ya, baginda dimandikan dalam keadaan berpakaian. Ali bin Abi Talib mengangkat baginda dan menyandarkan ke dadanya, dan Fadl dan Qusan menggerakkan tubuh baginda untuk dimandikan, kemudian dikapankan dengan 3 lapis kain putih. Abu Talha menggali kubur di rumah Siti Aisyah dengan lian lahat. Jenazah baginda disolatkan bermula dari semua sahabat, mengikut kumpulan orang tua, kaum ibu dan anak, semua masuk keluar. Baik. Kemudian Ali bin Abi Talib, Fadl, Qusam dan Syarqan masuk ke dalam kubur untuk menyambut jenazah baginda. Turut bersama ketika pengebumian baginda ialah Mughirah bin Syu'bah, itu pengawal baginda. Okey. Mughirah mencampakkan cincinnya ke dalam kubur dan memberitahu cincin jatuh. Baginda menyuruh dia mengambilnya dan dia turun dan berkata dia ingin menjadi orang terakhir menyentuh jasad baginda. Begitu nak menggambarkan sayangnya para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Jadi bila baginda Nabi SAW telah wafat, maka kita hari ini bila mana kita mendengar maulud dan sebagainya, selawat sebagainya, selawatlah kita kepada baginda Nabi SAW. Iaitu menjadi asbab kepada kita untuk dapat syafaat kepada baginda Nabi SAW di akhirat kelak. Okay? Jadi pastikan apa-apa ajaran yang kita tahu, yang kita belajar di atas dunia ini, perlu kita sandarkan kepada baginda Nabi SAW. Sandarkan kepada baginda Nabi SAW. Kerana kita takut, kerana hari ini ilmu ni tak lama akan diangkat oleh baginda Nabi SAW. Ilmu yang kita belajar akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Dengan mematikan para pendukung-pendukung ilmu tu. Dengan mematikan para pendukung-pendukung ilmu tu. Jadi bila mana pendukung-pendukung ilmu telah mati, yang tinggalnya nanti adalah mereka-mereka yang sesat yang akan mengaku bahawa dialah orang-orang yang menyebarkan agama yang sebenarnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Quran dan surah Al-Mujadalah, Allah bagi tahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ilmu yang kita dapat pada hari ini, ilmu yang kita tutup pada hari ini, perlu kita segera sebarkan. Ilmu manfaat, sebarkan kepada orang-orang yang tak dapat. Kerana sekiranya ilmu itu disampaikan, contoh kita katakan asatizah kita ni, dia pegang ilmu. Bila ilmu itu tak disampaikan, bila Allah akad ilmu menerusi matinya orang yang pegang ilmu tu. Itu guru kita. Ilmu tak habis lagi kita ambil menuntut dengan dia, Allah tarik nyawa dia. Jadi ilmu tak sempat disebarkan secara keseluruhannya, dia telah mati. Maka apa tinggal? Tiada apa yang tinggal. Hanya sakit-baki ilmu yang sempat disebarkan sahaja. Ilmu yang tak disebarkan itulah yang mana telah dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana ilmu yang tak cukup itu ada dalam kalangan kita, ada orang lain yang masuk campur. Kata ilmu sekian-sekian ni kita amalkan dengan cara sekian ni. Maka mulalah pertambahan-pertambahan yang tak sepatutnya dan akhirnya menyesat
dan menyesatkan kehidupan manusia pada akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam perbahasan ini, di antaranya ilmu ini, zaman kita ini, kita lihat ramai orang cerdik pandai. Ramai sungguh orang cerdik pandai. Semakin lama semakin besar ilmu berkembang. Hari ini kita lihat bagaimana proses kita nak menuntut ilmu. Dulu tak boleh nak buat online dan sebagainya. Hari ini alhamdulillah boleh online, nak buat diskusi, nak buat perbahasan boleh online je, mudahnya kata hari ini. Okey, mudahnya proses kita nak belajar hari ini. Tetapi sering kita tahu bahawa ilmu itu perlu disebarkan, perlu disampaikan. Perlu disampaikan. Hari ini kita tengok budak-budak sekolah ramai masuk ke sekolah, habis sekolah masuk universiti, keluar ramai yang pandai. Tetapi adakah mereka menggunakan ilmu yang dipelajari itu untuk disebar-sebarkan? Kalau tidak disebarkan, maka ilmu itu tak akan sampai kepada generasi yang akan datang. Saya bagi contoh kepada anak murid saya, senang saja. Kamu belajar 6 tahun, medical 6 tahun. Belajar bolehlah payah, macam-macam teori, macam-macam urat kamu tengok dan sebagainya. Bila habis 6 tahun, kamu tak kerja, tak memanfaatkan ilmu yang dituntut selama 6 tahun dalam bidang lain, maka orang yang sepatutnya memberi manfaat kepada generasi yang akan datang dah tak ada. Ilmu tu yang kamu dah dapat, sepatutnya kamu sebarkan, tapi kamu tak sebarkan. Maka apa akan jadi? Ilmu itu akan terputus dan tak ada orang akan menyebarkan ilmu tersebut. Datang orang yang baru, orang yang tak ada kaitan langsung, tak belajar langsung medical, belajar dalam YouTube, belajar dalam Facebook saja. Oh, ini kalau sakit macam ni, berubat macam ni. Dan sekali dia sesat dan menyesatkan. Bila mana berlaku apa-apa kompilasi, dia tak bertanggungjawab. Sebab apa? Ilmu itu diangkat. Maka datang kewujudan tersebutlah menggambarkan hari ini orang-orang yang menjadi hebat tanpa ilmu itulah yang diangkat oleh orang luar, dan akhirnya dia akan menggambarkan dia ini sebagai Nabi palsu. Ataupun orang yang mengaku sebagai orang yang berilmu dan orang yang boleh memberikan ilmu kepada orang lain. Okay, pendusta. Okay, orang yang digelar sebagai pendusta akhir zaman. Okay, baik. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup saya nak baca satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min ibadi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلاء فسئلوا فأفتأوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus daripada hamba-Nya. Akan tetapi Allah mencabut ilmu tersebut dengan mewafatkan para ulama sehingga tiada lagi ulama yang tinggal. Pada saat itu manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh, dan ketika pemimpin itu ditanya tentang sesuatu, maka akan keluar daripada fatwa yang tidak berasas ilmu sehingga mereka tersesat dan menyesatkan. Itu yang berlaku pada hari ini. Itu yang berlaku pada kehidupan kita pada hari ini. Yang ramai yang berlaku, ramai yang sesat daripada ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis itu mendapatkan gambaran bahawa ilmu sedang pesat berkembang pada hari ini dalam berbagai bidang. Jadi bila mana mengakhiri kepada akhir zaman ini, maka ilmu itu akan diangkat sedikit demi sedikit daripada gurunya, pendidiknya, ulama'nya, dengan matikan mereka-mereka semua, dan ilmu juga akan terus mati bersama-sama dengan pendukung ilmu tersebut. Jadi generasi yang akan datang akan hilang punca ilmu, dan akhirnya mereka mencari-cari ilmu, dan akhirnya mereka menjumpai orang yang tak sepatutnya menyebarkan ilmu, dan mereka mengambil pandangan daripada orang tersebut, dan akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Itu pula perkara-perkara yang berlaku pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita ini di atas garis ilmu yang sepatutnya, di atas jalan yang kita menuntut ilmu dengan orang-orang yang boleh memberi manfaat kepada ilmu, dan bukan orang yang mengambil manfaat daripada ilmu tersebut untuk menjadi orang yang dihormati, orang yang disanjungi. Dan bila mana disanjungi, maka adanya istilah ta'assub dan sebagainya, dan akhirnya dipuja-puja, dan akhirnya orang itu akan jadi orang yang akhirnya diangkat menjadi pendusta dalam agama kita. Jadi saya setakat itulah perkongsian pada hari ini berkaitan dengan pendusta yang mengaku Nabi. Dan hari ini kita lihat ramainya yang
mula dah nak menjadi nabi-nabi palsu akhir zaman. Dan inilah perkara-perkara yang perlu kita bendung, insya-Allah. Jadi saya serahkan kepada puan Inu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Jika ada soalan daripada jemaah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jadi Ustaz, bagaimanakah caranya kita yang berkurang ilmu ni untuk mengetahui bahawa sesuatu hadis atau satu dalil itu betul-betul ianya datang daripada orang-orang yang berilmu ataupun daripada Nabi kita? Sekian, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Cik Manap. Baik. Bila mana kita nak mengetahui sumber itu betul dan tidak betul? Yalah, sama macam saya pun bukan bidang hadis. Tapi bila mana kita dengar membaca hadis tu, oh betul lah kot. Kita tahu kan, betul lah kot. Bila mana kita nak tahu seorang itu, kadang-kadang benda itu benda yang luar daripada pemikiran kita. Benda yang kita dengar macam tak logik ni. Bila kata rasa tak logik, kita semak dengan kita hari ni kan kita ada banyak kata sumber kita nak semak kan. Buka YouTube, buka Facebook, buka Google, cuba type benda tu. Kalau kita rasa tak logik, cuba type. Oh betul lah tak logik. Mungkin ada masalah-masalah tentang penyampaian-penyampaian dia. Dan kita rujuk kepada Jabatan Mufti. Hanya Jabatan Mufti cukup mudah. Kita buka Jabatan Mufti, tengok fatwa-fatwa ini. Hadis-hadis ni betul tak betul. Ada kan keluar semua sekali. Sebab hari ni teknologi dah berkembang sepantas yang mungkin. Kita boleh untuk melihat, mencari sumber-sumbernya. Bagi contohlah, saya bagi tahu analogi kepada kita lah. Saya sampaikan, siapa nak tengok keajaiban, jom ikut saya pada petang ini, kita naik satu bukit, ada harimau berkepala 9 ke atas sana. Jom kita naik sama-sama. Jadi kita tengok, betul lah harimau kepala 9, jom kita naik. Sebab apa? Sebab kita nampak, kita macam pernah tengok harimau kepala 9, kita naik tengok. Kalau kita percaya, kita naik. Tapi kalau kita kata, betul ke mana? Ada harimau kepala 9, harimau kepala 1 pun kita nak tengok pun takut. Jadi benda tu dah tahu-tahu tak ada. Tak payah, ini menipu ni. Orang menipu ni. Jadi Islam datang dah keadaan lengkap. Quran, hadis, ulama' dah bahaskan, ijma' ulama' dah ada semua sekali, itu lengkap. Kalau kita dengar benda tu, pelik sangat ni, takkanlah semayang subuh boleh buat satu. Tak pernah terlintas dalam fikiran kita. Maka semak. Kita boleh semak dalam bentuk Google ke, buka ke mana-mana telefon, kita tahu kesalahan, kita semak dan insya-Allah dia akan bantu kita. Mudah-mudahan menjawablah kepada soalan Cik Manap. Lain soalan? Ustaz, maknanya kalau kita nak selamat Ustaz, kita ikut sajalah sunnah-sunnah Nabi yang telah dilakukan oleh Nabi Ustaz ya. Jangan kita menambah-nambah apa yang benda yang kita tak tahu tu kita tambah-tambah daripada mungkin kita membaca ataupun melihat video ataupun daripada YouTube mengatakan begini. Kemudian kita ikut, itu mungkin ada menjadi satu kesalahan ataupun satu bid'ah kepada kita Ustaz. Baik, betul, kita ikutlah apa yang Nabi ajar pada kita dan para sahabat, para ulama' telah ajar pada kita. Bila mana seorang ulama' telah jelaskan pada kita, ustaz-ustaz telah jelaskan pada kita tentang hukum-hukum tertentu, dia semak kat mana? Oh, saya makan sini, kita sekian-sekian sini, maka itulah panduan-panduan kita yang boleh kita semak balik. Kalau kita rasa itu bertepatan dengan apa yang telah diajarkan kepada Nabi SAW, maka ikutlah. Itu yang terbaik bagi kita. Sebab tu bila mana kita tak susah sangat, kita bila mana nak rujuk atau kita nak belajar dengan seorang ini, semak dia ada tauliah. Itulah lepaslah. Hari ini senang cerita kalau kita nak belajar dengan seorang itu, kalau seorang itu dah tauliah daripada Jabatan Mufti, silakanlah belajar dengan dia sebab dia telah endorse oleh Jabatan Mufti. Tapi kalau kita tanya, ada tauliah tak? Oh, saya tak ambil tauliah. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita kena semak dahulu. Sebab kalau dekat surau saya kat sini, memang kami akan semak dulu. Orang datang mengajar kat surau saya, dan saya tanya, tuan ada tauliah ke? Ada. Sikit-sikit, okey silakan. Kalau tak ada, mohon maaf, kami tak boleh nak ambil untuk buat mengajar. Tapi kalau datang sebulan,
sekali, kami boleh buat surat tauliah khas hantar pada pihak mufti dan hujat sebagainya, boleh datang. Sebab kita takut begitu. Takut ilmu yang disampaikan tersebut tersalah dan terkeluar daripada nas-nas yang sepatutnya disampaikan. Itu yang kita takut. Sedangkan makmum ataupun jemaah ni dapatkan maklumat yang tepat. Tiba-tiba maklumat tu menyeleweng. Macam tadilah, dia kata, oh kita ni hari ni kita kena percaya bahawa rimau sebenarnya ada kepala 9, cuma kita tak nampak aje. Sudah, macam mana kita nak percaya tu? Jadi itu perkara-perkara yang perlu kita waspadalah. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Saya kira dah tak ada soalan daripada jemaah Ustaz. Kita boleh tutup majlis ni. Okay, baik. Terima kasih semua semasa hadir pada pagi ini dalam kuliah duha kita. Jadi mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Kita tutup perkongsian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk makluman kepada jemaah sekalian, sebab ni kita ada bacaan surah Ar-Rahman dan surah